Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah sekalian. Nama saya Nurul Intan Hamizah binti Muhammad Nazri, nombor kad metik saya S58083. Saya pelajar tahun 1 daripada Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran. Berikut adalah video mengenai projek konservasi bagi subjek MPU 3312, Aspirasi Alam dan Warisan Laut. Sebelum saya membentangkan dengan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan serba sedikit mengenai projek ini. Tujuan projek ini adalah sebahagian daripada tugasan individu amali pelajar bagi memenuhi kredit untuk subjek ini. Selain itu juga, projek ini adalah memberi kesedaran kepada kita untuk mencegah pembuangan sisa buangan organik. Daripada kita membuangnya, lebih baik kita menggunakannya sebagai baja kompos. Baja kompos merupakan baja yang terhasil daripada bahan organik mereput dan terurai kepada bahan yang kaya dengan nutrien yang dipanggil sebagai humus melalui haba dan respirasi yang dilakukan oleh organisma tanah seperti bakteria, cacing dan kulat. Berikut adalah video sepanjang bagi projek ini dijalankan. Mari kita lihat. Bagi proses ini, kita perlukan gula merah, botol, sisa makanan organik seperti kulit telur, kulit bawang dan lain-lain. Botol itu kita perlu menebuk lubang untuk ditapis keluar cecair baja. Bagi step seterusnya, kita perlukan sisa makanan organik. Sisa makanan organik itu perlu digaul bersama-sama dengan gula merah. Gula merah tersebut kita digelarkan sebagai biokatalis. Biokatalis ini seperti gula merah, gula perang, melaka atau gula-gula yang lain. Fungsi biokatalis ini untuk merangsang pembiakan bakteria pada sisa makanan itu. Tempoh penghasilan untuk proses fermentasi ini adalah selama 7 hari. Step seterusnya, bagi sisa makanan organik yang telah digaulkan bersama gula merah perlu dimasukkan ke dalam botol yang kita telah sediakan tadi. Sisa tersebut perlu dimasukkan secara padat dan mampat. Oh ya, proses ini bertujuan untuk kita mengurangkan sisa makanan organik yang banyak karbohidrat, gula, protein menggunakan mikroorganisma seperti yeast, laktik asid bakteria. Seterusnya, botol ini perlu ditutup dengan rapi. Hasilnya akan menjadi kompos pejal fermentasi dan akan mengeluarkan jus sampah atau cecair. Untuk proses pematangan, kita perlukan dua bahan iaitu tanah dan juga kompos pejal fermentasi. Oh ya, jangan lupa bekas. Cara untuk menghasilkannya adalah sisa fermentasi diletakkan berselang-seli dengan tanah. Pada permukaan pertama, kita letakkan tanah dalam 2 inci. Untuk permukaan kedua, kita letakkan sisa fermentasi. Sisa ini perlulah diletakkan secara rata. Dan step yang ketiga, kita letakkan tanah di atas permukaan sisa fermentasi. Proses pematangan ini dihasilkan dalam masa 14 hari iaitu selama 2 minggu. Hasilnya akan menjadi kompos pejal yang matang. Kita tutupkannya dengan penutup dengan kemas dan rapi. Oh, bagaimana pula dengan cecair fermentasi? Cecair fermentasi akan dikeluarkan dalam masa 2 hingga 3 hari dan boleh digunakan sebagai baja cecair untuk tanaman. Inilah hasil cecair fermentasi. Baunya seperti masam-masam manis dan berwarna coklat. Yang terakhir ialah proses tanaman herba. Bahan yang digunakan ialah kompos matang, tanah topsoil dan anak benih pokok herba ataupun pokok yang sudah tersedia. Berikut adalah hasil kompos pejal yang sudah matang.
Untuk proses ini ada dua cara, iaitu tabur pada permukaan tanah di sekeliling pokok dalam segenggam atau 2 genggam seperti video tersebut, atau buat lubang di bawah kanopi pokok dan masukkan kompos pejal. Untuk cara yang kedua, letakkan tanah dalam pasu 1 lapis dalam 2 inci, seterusnya masukkan kompos pejal 2 inci dan seterusnya tambah tanah sehingga penuh dan tanam pokok herba. Saya memilih cara yang pertama kerana pokok herba ini sudah sedia ada di rumah. Inilah hasilnya kompos pejal yang sudah digaulkan bersama dengan tanaman herba, iaitu pokok pudina. Selain itu juga saya letakkan di pokok kunyit dan juga tanaman-tanaman yang lain yang berada di rumah saya. Inilah hasilnya pokok pudina yang sedang menaik. Antara sebab kenapa saya memilih pokok pudina ini adalah kerana pokok pudina ini banyak khasiatnya. Antaranya ialah sebagai perangsang dan membantu proses penghadaman. Pemakanannya boleh merangsangkan tubuh badan mengeluarkan peluh, nafas segar, menghilangkan rasa loya. Jus daun ini segar dan boleh ditambahkan dalam minuman yang lain dan dijadikan perisa aiskrim. Boleh dimakan secara mentah sebagai ulam-ulaman atau sambal belacan dan juga nasi putih. Sedapnya. Pasti membangkitkan selera kita. Dan banyak lagi. Berakhirlah sudah dengan segala penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.